Selamat datang ke Suruh Cari Kembang. Aku PG. Aku Tepung. Dan aku Syafiq. Dan untuk episod 2, we're gonna talk about criticism. Cakaplah kritik dan bashing. Criticism. Cacat lah. Kritik versus bashing. Kritik versus bashing. Check it. Enjoy. Okay guys, so we're going to talk about criticism. Criticism. Jangan sebut bodoh. Criticism. Criticism. Criticism versus bashing. Okay, sorry. Okay. Kenapa topik ni nak cakap? Sebab topik ni nak cakap sebab orang kita ni kan, kalau nak bersuara di social media pasal kita nak cakap pasal topik ni. Tapi something like this lah. Oh ni social sensitivity kan. Okay, back to that kan. Orang kita ni kalau mereka cakap basically online lah kan. Kalau ada seorang tu salah, right? If someone made a mistake and you like to correct them, and there's a difference tau. There's a difference in criticizing someone and bashing someone, right? Not all of Malaysians, but most of Malaysians lah. Majority. Kan? Weh, hang bodoh buat je ni. Macam tu lah. Aku pun juga Aku juga marah siapa tadi. Okay, like nak cakap orang nak kritik tu ada cara dia, right? Like you want to tell someone they're wrong so that they can correct themselves, right? But doing this, they just creates a fight tau. Dia punya like all the people on social media dalam thread tu atau komen tu akan terbelah dua, right? Ada yang ke support dia, hang siapa nak panggil dia bodoh? Biar aku nak panggil dia bodoh. Lah depa dua gaduh. Topik tu menghanyut. So aku rasa Apa beza kritik versus bashing ni? yalah, bashing someone is like basically bashing someone untuk aku lah. My definition basically no one gives a damn about the problem. You just want to go and bash and show hate. So basically you're showing hate towards someone. Ya, sedih sangat. Sedih. Aku happy kot. Okay. Kalau happy tak apa, okay. And then kritik kritik kalau kritik orang, okay. Kalau kritik orang, okay. Boleh tukar topik tak? Dah sama Okay. lah. Kalau kita kritik orang, cara dia ada betul. Maybe kasar, tapi cara dia betul. At least orang tu nak terima atau tak, terbelah bagi pada ego dia. Dia macam ni lah. Kata kritik dengan bashing tau. Bashing, Han nak kritik, Han nak cakap kat orang tu salah. Tapi kalau Han bashing, Han nampak macam Han tu bodoh. Han tak ada macam Han boleh jadi bersalah balik sebab Han kritik benda tak ada apa. Dia macam hang buat matematik kan. Hang fail. Orang kritik macam ni punca dia, kamu tak study kan. Kritik kamu cuai. Tapi kalau bashing, hang bodoh. Dia kan apa pula. Itu lah beza dia. Itu beza dia. Macam kalau Han kritik orang buat salah, Han kena buat bagi nampak Han macam ada ilmu lah nak tegur orang. Kritik yang membina. Bukan menjatuhkan. Aku rasa kritik more tu ada Nasihat. Yelah, itulah kata. Dia macam nasihat ataupun kritik lah orang kata. Even though macam benda tu harsh dan susah nak diterima, menyakitkan hati, tapi benda tu mengajar hang something yang baru kan. Tapi yang sebenarnya kritik ni pun dia still kasar. Ya, memang kasar. Sebab anduk kritik orang nama Truth kritik always hurt. Dia macam aku dengar ayat PG cakap tadi nasihat kan. Okay, kalau betul nak ajar orang nasihat, tapi aku rasa tak semua ada kesabaran tu kan. Kadang-kadang kita buat kritik je. Tapi tu aku cakap kritik ni dia kasar, tapi ada cara dia. Dan untuk orang tu terima ke tak, terbelah lagi pada ego dia. Tapi kalau hang bash someone, you are totally forgetting the problem tau. Kan? When you're forgetting the problem and just showing hate, that turns into a fight. At the end up you're gonna fight, and then you're like, kenapa kita gaduh? Aku tak tahu benci. Pernah tengok muka kan. Useless fight kan. So PG, how do you think we can solve this issue? Benda ni bagi aku tak boleh solve. Aku dah agak dah. Yalah, sebab Aku dah agak dah. lain orang, lain cara penerimaan dia. Ada orang bashing dia marah. Okey. Kita ada anggapan yang kalau orang bash mestilah orang marah. Kalau kita kritik baik-baik mesti dia terima. Tak juga. Kadang
ada yang nasihat baik-baik pun kena maki balik. Betul tak? Betul. So apa cara yang betul? Tak ada cara betul. Tu bagi aku dia nak kritik bashing dengan nasihat yang kononnya baik ni, dia depends on orang. Orang yang terima. Cara aku lah. Aku tak kata semua orang macam tu. Kata cara aku. Kalau orang tu jenis ego tinggi, memang kena bagi penampak sekali lah kan. Bukan tampang tu. Maksud aku dari segi percakapan lah. Percakapan tu kena kena keras, kena tegas. Hang kena tunjukkan hang lagi tinggi daripada dia. Baru dia akan dengar. Itu ego. Tak lah. Kalau hang dah tahu nampak dah betul salah. Kalau ada tu dia tu tambah tu 3. Hang nak betul tu tambah 2 tapi dia ni ego. Takkanlah hang. Tu tambah tu 2. Apa dia menampak hang balik kan. Apa pasal kan? Tu kata dia ikut jenis orang. Kalau orang tu jenis mudah terima, open, otak dia open kan, nak menerima nasihat walaupun dia tak ikut tak apa, tak ada masalah. Hang open lah ni. Tapi aku open. Saya open dengan nasihat. Bagi tahu je apa kat aku. Aku saya menerima. Okay. So kalau orang tu senang nak terima, kita cakap baik-baik ya, tak perlu pun nak hang bodoh ke apa, tak payah. Tapi kalau orang tu dah lah tak pandai, tapi confident dia macam pandai kan. Bila nasihat, oi, gaduh. Han tahu apa, siap perli-perli pula dah. Salah perli orang pula. Ayu quoting what I think. Tak, itu life story dia. Tak lah, bukanlah sorry. Aku bagi pendapat. Just in case kalau hampa dah terlibat dengan orang macam ni. Kalau nak bagi pendapat, depan ni aku nak bagi contoh boleh lah. Tak mau, tak ada contoh. General. Aku pasti ramai orang kat luar sana. Aku bagi contoh lah. Contohnya kan, hang dah salah kan, like okay, contoh lah masuk rumah sewa and everything kan. Lepas tu dia ada skandal pasal duit deposit lah. Lepas tu kita marah seorang budak tu kan, tak boleh claim balik deposit sebab MCO lah apa semua kan. And then budak tu refer balik kepada kawan dia seorang yang ada background law and everything. And then budak tu cakap elok-elok kan, "Tak, you have all the rights to get your deposit back." And given this, given that, quoting law, quoting cases. And that is kritik. Lepas tu budak ni pula macam naknya cakap kan, 1 tambah 1 jadi 3. Budak 1 tambah 1 jadi 3 ni. It is example lah, you know. I just thought of it lah. Contoh lah. Contoh lah kan. Cerita ni rekaan semata-mata. Rekaan semata-mata lah. Kita nak hidup MLT Okay. So budak ni kan, dia tak percaya benda tu kan. So dia cakap, "Mana dah, aku yang betul. Akta tu bapak aku yang buat lah. Aku tahu lah, aku cakap macam tu cakap lah. Rumah aku ikut cara aku lah." Itu je lah, aku just nak voice out benda tu je lah. So basically dia bukannya statement untuk explain orang yang kena kritik ataupun best tu. It's more about siapa hang lagi tunjuk siapa yang mengkritik atau membest tu. Dia tunjuk lagi perangai orang yang tu. Dia lebih bukan about orang yang kena kritik tu. Dia lebih kepada about orang yang dikritik, yang mengkritik atau membest tu. tak lagi louder yang bukannya perangai orang yang ni yang kena terima. Ya. Tapi lagi satu kan, siapa yang decide adakah ini satu kritikan ataupun bashing kan. Kadang mungkin contohlah aku buat salah, orang kata aku bodoh. Dari segi pandangan perspektif masyarakat, orang nampak dia buat dia bashing aku, kritik baik-baik lah. Tapi mungkin kalau macam aku tak kata aku terima, tapi contohlah aku boleh kata aku buat salah ni. Dan dia boleh ke terimakan benda tu sebagai satu kritikan kan. Dia boleh ke macam setengah orang dia amalkan moto dia, ambil yang bersih, buang yang keruh kan. Benda-benda macam tu kan. Boleh ke dia nampak satu bashing tapi dia ambil tu sebagai satu kritikan yang membina kan. Boleh ke? Tapi hang cakap macam tu, macam aku cakap tadi at the end, hang dengan budak tu yang masalah. Hang dah terima budak tu pun cara dia sebut salah, no one gives a damn. At the end, third party yang akan gaduh. Tu aku cakap orang-orang lain yang kata, hang salah. Lepas tu dia pakai doa, hang salah, aku salah buat hang pun duk buat kerja, yang bodoh tu pun buat kerja dia. Lalau orang lain gaduh pun tak faham. Dia macam tak tersengaja jadi betul. Dia macam kes rumah sewa tu ambil ada nak cakap. Aku dah tahu. Tak pernah lalu pengalaman macam ni. Aku yang ada orang kalau macam kalau aku punya style aku tak kisah orang cakap pun sebab memang style tu. Sebab bagi aku kan
Macam Naim kata lah, even kalau orang yang kritik aku ni kata hang bodoh, memang kalau orang lain anggap bashing, bagi aku benda tu, kalau kata aku buat benda silap betul, okey, aku akan terima sebagai kritikan. Kalau kata benda aku tak buat apa, tiba-tiba dia memang kata hang bodoh itu memang itu fitnah weh bukan. Taklah, aku macam tu lah tak. Aku tak kisah kalau hang nak kata apa, kalau aku buat silap ke, hang nak maki direct ke, just go on, aku tak kisah pun. Kira kalau orang bash hang boleh terima ke aku boleh terima sebagai kritikan lah, sebab kadang-kadang yalah kita tak tahu orang punya style percakapan tau. Macam kadang-kadang dia memang dibesar cara kasar, memang cakapan dia kasar kan. So kita kena terima lah itu. So paling bagi aku kan, yang satu benda yang aku nampak sekarang adalah yang teruk bukan kritik atau bashing tau, tapi penerimaan orang. Kita banyak, aku tak tahu, aku dalam dunia filem ada sekarang ni jadi satu case isu bila orang kritik filem kan. Macam orang kata filem sampah lah, apalah kan. Lepas tu filem maker, director tak puas hati. Ada yang nak saman lah, ada yang nak marah, nak tu nak ni kan, burukkan nama kan. Tapi bagi aku, kalau nak dalam etika kerja ke apa, be professional lah. Itu biasalah kan orang kritik. Macam even aku tak masuk industri lagi, aku dalam uni aku pun, aku short filem aku, benda pertama aku dengar masa Q&A, what the fuck, lecturer aku what the fuck kan. Aku masih hati kan, tapi memang dah filem aku sampah lah. Aku dah terima lah benda tu kan. Ini dah produk tai kan. Bila orang kata filem sampah kan, macam contoh lah satu YouTuber ni kan, dia apa nama dia, tak tahu lah. Dia kritik cerita ni filem sampah kan, sebab ni dia bagi sebab kan, dia tak ada lah babi buta filem ni sampah apa jangan pergi tengok. Tapi ramai orang-orang yang tak puas hati, macam hang menjatuhkan apa produk lokal kan, hang merugikan produk tu, orang tak mai tengok lah apalah, memburuk-burukkan hasil seni rakyat kita semua kan. Tapi tu lah realiti dia, memang sampah kan. Buat macam mana kan? Tak, dia certain orang macam kata, macam kawan tu dia kritik kata sampah, dia beritahu sebab. Certain orang dia ambil hak depan. Hak sebab tu dia orang tak tengok langsung. Walaupun even sebab tu dia bagi untuk membina balik kawan tu, bagi buat video, movie lawak cantik. Tapi dia pun ambil hak yang buruk. Itulah kadang-kadang kita kena tukar cara penerimaan kritik kita. Memang kena terima kenyataan lah. Kena terima kenyataan lah. Memang ada sikit hati orang kata filem sampah. Memang sampah. Yalah. Sampah lah kan. Sampah lah. Tapi at the same time dia juga bagi satu kritikan yang membina. Contoh dia kata kenapa film ni sampah? Sebab storyline tak ada, contoh lah. Kan, kamera teruk, lakonan teruk. Nampak? Ini point-point yang orang kata yang hang boleh ambil untuk baik pulih tau. Kan? Ini tak, dia kata punyalah panjang dia cerita kenapa dia ambil filem sampah kan. Lepas tu aku rugi duit lah apa kan. Benda-benda macam ni. Tapi kan benda ni, kalau kita ambil dalam jenis-jenis orang yang dikritik atau sebab dia dikritik kan. Okay, contoh macam filem-filem ni kan. Okay, orang lain pula kritik dia sebab dia panggil filem tu sampah, sebab benda ni kan. Okay, I think in this point of view, walaupun cara dia cakap atau cara dia sampaikan benda tu salah, at the end of the day is dia punya opinion tau. Because if you're talking about film or one product or something, right, and consumer. You consumer, right, and you experience it, you as a consumer tau. So I think you have all the rights to explain, because you watched it, you purchased it, and if you don't like, you can complain lah. Hang boleh complain, hang boleh cakap. Orang lain, if you like the film, doesn't mean orang lain kena suka filem tu. Okay, itu kena cakap tu. Yang kedua aku nak cakap, jenis-jenis orang yang kena kritik atau bash ni yang jenis buat kesalahan. Okay, mereka buat benda-benda online, benda-benda bodoh kan. Cucuk anjing lah ke apa lah kan. Ada lah benda-benda bodoh macam ni kan. Okay, kepada orang-orang ni pula, macam aku cakap nak tadi, aku tanya BJ kan. Okay, BJ, how do you solve this? And BJ like, there's no way. Okay, and then it's frustrating to know that things that can be changed and that like benda tu boleh diubah, tapi orang cakap tak boleh sebab benda tu susah kan. Tetapi kita boleh ubah benda ni dengan orang yang menerima tu. It's like, even if you're right or wrong, just accept it. Satu, kalau kau salah, accept benda tu, have an open heart kan. Aku cakap benda ni kat hampa je lah kan. Kalau lah hampa ada terkena ke, nak kena ke in the future, in the present or past, right, just terima lah kesalahan tu kan. Atau kalau tak ikhlas pun biar pi lah, right, tak ada gaduh online. Okay, yang kedua, kalau hampa tak salah orang kritik pun,
it's not gonna help anything by fighting online tau. It's gonna make things worse. Macam Naim cakap apa yang baik dia ambil yang buruk. Tak, tapi yang one thing, let's say hang tak salah, tapi orang kritik hang, kalau dia macam capik dekat kata tuduhan kan, dekat bashing, kan. There's always a way untuk counter back. Just because dia kata the right way. Hang bodoh, hang pun balas balik. Hang lah bodoh. Jadi orang pun tak tahu apa bodoh pasal apa kan. Kan. So contohlah, tu tambah satu hang tulis dua, tapi orang maki hang bodoh. Tu hang bagilah balik fact kan. Satu lagi tak pun cara satu banyak itu macam cakap baik itu cara yang betul. Ini tak hang bodoh tunggu habis. Bodoh. Kata dia cara macam hang betul tak. Satu ada cara nak counter kan. Satu lagi buat bodoh sebab hang tak rugi pun. Tapi kan kalau jenis orang-orang yang menyusahkan kita, tak tahu lah orang mana. dia orang tu besar tapi dia menyusahkan kita kan. Macam mana apa cara kita nak kritik, sebab kadang kita kritik ke Itulah cakap. tak boleh buat apa. Itulah cakap kadang-kadang kalau kita tak salah pun just ignore. I think it's better to ignore. Tapi kadang kalau kita ignore menyusahkan kita. Dia menyusahkan kita kalau kita fikir sangat pasal benda tu. Kan? Aku selalu ambil satu ideologi yang cakap worse or even worse situation. Right? Kalau cakap okay dia menyusahkan kita kan, hang duk bash balik, hang duk go balik. Okay, kalau hang forget it, dia menyusahkan kita. Tapi if you continue fighting with that person online through criticism or bashing, it's going to make it worse. Right? So you gotta end up, you gotta accept that at some points of your life it's going to be shit no matter what you do. So kita tak ada choice lah. Tak ada choice lah. Apa choice? Cari solution untuk masalah hang tu. Macam tu work to wait. Work je lah. Tak payahlah. Satu Zaim. Kalau kita nak work dengan orang bebay, nothing can happen. Orang tu dah bebay. Sebab tu tahu. Tak, kalau kita settle dia, kita jaga kita. Kita jaga. Hashtag kita jaga kita. Itulah. Dia balik pada soalan siapa yang good person. I think no matter what you do, no one is ever going to be a good person. Yeah. And aku tak mau cakap banyak lah sebab aku nak end this episode dah. Tahu apa Naim. aku tahu tapi aku wasan dia. Okay. So orang tu lagi besar. okay. So lah ni I think I'm gonna end the episode here. Okay, Naim dengan director ada agenda dia sendiri. Pit dia jadi tahu tadi. Dia cakap dia tahu, aku pun tak tahu dia nak jadi tahu apa kan. Tahu goreng. Okay. So at the end of the day kita jaga kita lah kan. So learn to differentiate the difference between Critics and bashing. Okay. Sebelum kita habiskan, jangan lupa klik like, subscribe and share and komen di bawah. Ada lagi trademark season 2. Okay, bye bye, see you Okay guys, next see you guys in the next episode. Bye.